warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni sekali lagi kita murajaah dalam mari mengaji bersama menteri Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa yang boleh kita dapati melalui e-book dan juga melalui Pustaka Cahaya Kasturi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rasa Ramadan akan menjelma begitu dekat di hati. Sementara lagi baki hanya 2-3 hari saja lagi untuk kita tengok anak bulan. Pada hari Khamis ni kita tengok anak bulan. Jadi dengan sebab itulah sesuai sangat kita bincang berkenaan dengan puasa Ramadan ini dan juga fadilat Ramadan ini, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ni kita mulakan dengan fadilat orang berpuasa. Maknanya orang yang berpuasa tu apa kelebihan yang diperolehi dengan sebab dia puasa. Pertama, doanya akan dimustajabkan oleh Allah. Dalam hadis sahih dan dalam hadis yang masyhur riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak menyebut, inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika berbukanya ada doa yang tak akan ditolak. Doa yang tak akan ditolak maknanya doa tu mustajab. Maknanya bagi orang puasa, antara perkara yang patut dia lakukan adalah ketika dia buka, bacalah doa. Kerana doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mengikut dalam riwayat Ibn Abi Mulaikah bahawa beliau telah mendengar Abdullah ibn Amr berdoa kepada Allah ketika berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li zunubi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meluas segala sesuatu, agar kamu mengampunkan bagiku segala dosa-dosaku. Artinya, inilah doa yang dia minta. Abdullah ibn Amr minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li zunubi. Doa seperti inilah yang sepatutnya kita belajar, kita amal ketika kita buka puasa. Saya juga menyebut di sini beberapa doa yang lain yang sesuai kita baca ketika kita buka puasa. Antaranya, Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dengan nama Allah, Ya Allah, bagimu aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Dalam riwayat yang lain atau doa yang lain yang kita selalu dengar seperti riwayat Ad-Daraqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita membaca doa, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, bagimu kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka. Terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau sifatnya maha mendengar lagi maha mengetahui.
Maknanya di sini kita minta dengan Allah supaya Allah terima ibadat puasa yang kita lakukan. Satu doa yang lain yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, hanya bagimu aku berpuasa, atas rizkimu aku berbuka, ke atasmu aku tawakal, maha suci kamu, dan dengan pujian kepadamu terimalah daripadaku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa mengajar kepada kita supaya kita selalu baca doa. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ya Allah, bagimu aku berpuasa, atas rizkimu aku berbuka, dan telah hilanglah, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka, dan telah hilanglah dahaga, dan basahlah anak tengkuk, dan sabitlah bagiku pahala yang kau kurniakan insya-Allah. Ini doa-doa yang diajar. Yang menariknya, pertama disebut Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa. Bila sebut bagimu aku berpuasa, satu ibadat yang kalau kita tengok semuanya kerana Allah. Semayang, zakat, haji, semuanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam bab puasa ni, peliknya, bagi Allah tu duduk depan. Disebut sebagai Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya bagimu aku berpuasa. Kalau kita tengok orang semayang, orang kata saja aku semayang ni kerana Allah. Tapi bila sebut puasa ni, didahulukan Allah. Allahumma laka sumtu. Kenapa? Kerana puasa ni tuan-tuan, puasa ni kalau bukan kerana Allah, sukar untuk kita lakukan. Nak mampu payah. Sebab orang ni kadang-kadang dia sanggup kalaulah boleh bayar puasa tak payah. Bayar fidyah saja RM10, bayar je tuan-tuan. Dia tak suka lapar. Tapi kerana Allah, maka dia sanggup berpuasa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut dalam satu hadis kursi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku dan aku yang balas. Puasa ni kenapa macam tu? Kerana puasa ni boleh tipu. Depan orang kita buat puasa, belakang kita minum air. Ada peluang, mana ada orang boleh perhati kita 24 jam. Yang boleh mengawali kita untuk terus berpuasa adalah iman kita. Yakin kita kepada Allah, yang kita telah bincangkan ayat pertama, ayat yang kita sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Kerana bila kita beriman kepada Allah, satu perkara yang luar biasa berlaku, ketaatan yang mutlak. Kerana bila kita puasa, kita tak boleh nak harap kepada benda lain. Sebab cabaran kita bagaimana untuk memelihara puasa kita sehingga kita tak rebah dek makanan yang sedap sekalipun. Kita menahan liur kita, lapar dan dahaga kita, hati yang penuh dengan rasaan nak makan dan nak minum, tapi kita sanggup. Kita kata denganmu aku beriman.
Wa ala rizqika aftartu, atas rizkimu aku berbuka. Saat kita melihat juadah, makanan yang kadang-kadang pecah liur kita, pari bakar, apa lagi, ayam golek, apa lagi, dengan panasnya, dengan aromanya, telur puyuh, macam-macam hok sedap-sedap belaka. Tapi ketika itu, apa yang kita katakan? Kita katakan dengan sejujurnya, aku berbuka pun atas rezeki kamu. Zahabal zama', telah hilanglah dahaga. Kenapa? Kerana galiknya orang buka puasa, nombor satu air dia nak. Air. Dan wabtallatil uruq, dan basahlah anak tekuk. Kerana bila air ni tuan-tuan, itulah segala-galanya. Lepas tu nak makan, makanlah. Wasabatal ajr insya-Allah, dan sabitlah pahala insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maknanya orang yang berpuasa doanya mustajab, maka kita banyaklah doa ketika kita berpuasa. Kedua, berada dalam ibadat. Daripada Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ima fi ibadatin wa in kana na'iman ala firashihi." Ala firashihi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sesungguhnya orang berpuasa sentiasa dalam ibadat sekalipun dia sedang tidur atas katil dia. Kenapa? Kerana walaupun dia tidur pukul 1 tengah hari, masa tu dia puasa. Inilah uniknya. Puasa adalah ibadat yang boleh kita lakukan. Dalam ibadat itu ibadat. Dan kadang-kadang perkara biasa pun ibadat. Itu uniknya puasa. Contohnya kita duduk. Duduk ni perkara biasa, tapi kita puasa, kita ibadat. Kita sembahyang. Sembahyang tu ibadat. Kita sembahyang tu dalam keadaan kita puasa pun ibadat. Itulah hebatnya ibadat puasa ni. Dia boleh bermasuk-masukan dengan ibadat yang lain. Kita sedekah, ibadat. Kita baca Quran, ibadat. Kita zikrullah, ibadat. Tapi ketika itu kita juga berpuasa. Inilah hebatnya. Kemudian, orang yang berpuasa tidak dicela. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yulamuna ala su'il khalq, al-marid was-sa'im hatta yuftir wal imamul adil." 3 golongan tidak dicela sekalipun buruk rupanya. Orang yang sakit, orang yang berpuasa sehingga berbuka, dan pemerintah yang adil. Apa makna? Maknanya mudah je tuan-tuan. Maknanya, nombor satu, kalau kita tengok orang, mula-mula, first impression, kita tengok comel ke tak, lawa ke tak, segak ke tak, handsome ke tak, kita akan tengok rupa parah dulu. Wow, cantik dia, lawa dia, hebat dia, comel dia, kacak dia, handsome dia. Kita akan tengok yang pertama macam tu. Kaguman kita kepada rupa parah ini berlaku. Begitu juga yang kedua. Bila kita tengok orang tu, Allah, teruknya, huduhnya, lekehnya, tak smartnya, kita akan tengok dan kita akan rasa macam tu. Ini biasa. Tetapi tak kala berlaku sesuatu kepada seseorang, maka orang hilang daripada nampak muka dia, parah dia. Kita tengok, kita berhenti, kita tengok seorang tu, kita pergi hospital, orang tu accident. Dalam keadaan tangannya terkulai, hampir putus, darahnya keluar. Daripada rupa parah yang tak cantik tu, kita terlupa dah. Kita tak sebut dan kita tak bercara pun masa tu tentang rupa parah dia. Tapi yang kita bercaranya apa? Yang kita bercaranya, kesian kat dia.
Kesian kat dia, tangan sampai tahap tu benar. Waliyazbillah, kita kata siang. Wasaim hatta yuftir, orang berpuasa sehingga dia buka. Macam mana? Contohlah, ni bukan zaman PKP lah. Ni zaman dulu, zaman biasa. Kita duduk satu tempat, ada 3 orang sama dengan kita dan kita yang keempat. Duk makan satu dulang. Pinggan lain-lain lah. Duk makan satu dulang. Ada seorang tu rupanya tak cantik. Ada yang kedua ni handsome. Ada yang ketiga ni amat handsome. Ada yang keempat tu kacak sangat lah. Jadi kita ni duk tengok. Bila mana waktu buka puasa, hak handsome, hak ni cakap saya ni memang daripada dulu lagi dah puasa. Tapi hak yang rupa parah yang paling huduh ni, dia sentiasa puasa. Dalam hati kecil kita kata, kau ni muka comel saja je, cantik saja je, handsome, tapi malah puasa, apa benda ni. Dan orang yang rupa parah, yang tak cantik tu, tak handsome tu, kita kata bagus lah tu ni, barang apa, tapi bagus je. Dan yang terakhir, wal imamul adil, ini orang tak akan cela. Kita tengok, mula-mula orang tengok pemerintah, walaupun rupanya tak cantik, tapi kerana dia adil, kerana dia soleh, kerana dia baik, kerana dia buat berbakti pada agama, pada bangsa, pada negara, kerana dia berkorban, dia tolong orang, dia berlaku adil, maka pada masa itu imam yang adil ni tidak memberi sebarang kesan, tidak memberi sebarang kesan dalam kehidupan. Maknanya, maksud saya, walaupun rupa parahnya uduh, tapi dia tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dimuliakan oleh Allah, di mana manusia akan rasa kasih kat dia, sayang kat dia sebab dia adil. Seterusnya, masuk syurga melalui pintu rayyan. Ini satu isu yang cukup menarik. Masuk syurga melalui pintu rayyan. Daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu dinamakan pintu rayyan, yang mana semua orang berpuasa dapat masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Dan orang lain yang tak puasa tak layak masuk ke pintu tu. Pintu apa? Pintu rayyan. Pintu rayyan maknanya pintu yang layak dimasuk oleh orang yang berpuasa sahaja. Ar-rayyan ni apa makna? Ar-rayyan ni maknanya hilang dahaga kerana minum air itu, kenyang minum air itu namanya rayyan. Dan kerana itulah tuan-tuan, Allah jadikan seolah-olah, kalau dalam bahasa Melayu kita ni, saya tak tahu bahasa lain, mungkin bahasa lain ada kot. Dalam bahasa Melayu kita ni tak temu kalimah rayyan. Saya beri contoh mudah. Kalau saya ajak tuan-tuan gambarkan sesuatu dengan lawang masing-masing. Kalau saya kata hidup, tuan-tuan akan jawab lawannya mati. Kalau saya kata bergerak, tuan-tuan kata lawannya diam. Kalau saya kata diam tu ada dua makna, diam tak gerak, diam tak bercakap. Dua-dua pun boleh. Okey. Kalau saya kata kenyang, tuan-tuan akan jawab lapar. Tapi kalau saya kata dahaga, tuan-tuan tak boleh kata haus, kerana dahaga tu seerti dengan haus.
Lawang kalimah dahaga itulah namanya rayang. Jadi rayang ini sebagaimana yang disebut, di mana ia dikhususkan satu pintu namanya rayyan kerana kemuliaan orang-orang yang berpuasa. Ini yang disebut oleh Izzuddin bin Abdissalam oleh ramai tokoh-tokoh tentang makna rayyan. Mungkin tuan-tuan, saya nak gambarkan sikit dalam kehidupan supaya kita faham. Tuan-tuan tengok orang main bola tak? Tengok, dia berlawang. Berlawang bola ni sampai 45 minit ni bukan berlawang slow, ni berlawang laju ni. Laju, dua-dua laju, pantas ni. Lawan ni. Dan bola pula turun naik. Jadi berambak bola tu. Memang menarik berlawang. Hak ni serang, hak ni turun. Hak ni serang, hak ni turun. Hak ni, jadi serang balah sama ni. Maknanya lawan tu letih. 45 minit tu, kata orang larian mereka tu kat 300-400 km dah masing-masing. Maknanya hak ni berlari, hak ni kejar, hak ni hambak, hak ni macam-macam. Bila pengadil tiup wisil berhenti rehat, tuan-tuan tengok coach dia, pembantu-pembantu pemain ni capak KFC ke, capak ayam golek ke, atau nasi lemak ke, atau bubur jagung ke? Dah, air. Dia minum air, lepas botol minta sebotol lagi, lepas botol sebotol lagi. Dah peluh kejap, tengok gambaran. Saya nak ceritakan bahawa bila kita dahaga, air nombor satu. Orang berlari meretah resa, minum air. Dia tak mari makan, kata orang, ayam golek dulu. Tak ada, nak air dulu. Itu pentingnya air. Kita buka puasa, air. Air jarang kita dengar. Saya alhamdulillah tuan-tuan, sejak daripada kecil sampai sekarang, bila buka puasa sampai esok puasa pula, saya hanya minum air 2 sudu je. Tak ada. Paling kurang pun 3 jak, 2 gelas besar, lepas tambah. Semua kata dahaga. Hari ni panas, dahaga. Sebab minum air. Orang tak boleh minum air gelas-gelas kecil bulan puasa ni, tak ada. Semua gelas besar-besar. Tambah. Itu gambaran yang kita nak gambarkan bahawa itulah hebatnya bulan puasa. Itulah nak gambarkan bahawa bila kita puasa, nombor satu sekali dahaga. Air. Apa benda pun air. Jadi tuan-tuan bayangkan, bila kita berada di mahsyar dengan dahaga dalam keadaan tersebut, bila masuk ke syurga, mukaddimah sahaja dengan pintu rayyan, kata orang berbaloi habis. Dan sifat pula sudah minum tak dahaga selama-lamanya. Ini satu fadilat yang besar kepada orang yang berpuasa. Hadis terusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut dalam riwayat Anas radhiyallahu an katanya, man mana'ahu siyamu minat ta'ami wasyarabi yashtahihi at'amahu Allah min simaril jannah wa saqahu min syarabiha. Siapa yang ditegah oleh puasanya daripada makan dan minum yang dia berkehendak, nescaya Allah beri makannya daripada buah-buahan syurga dan beri minuman padanya daripada minuman syurga. Apa makna ni puasa ni? Tiba-tiba dia tengok tembikai, oi sedapnya, belah pula merah tu, Masya Allah. Dia tengok deriang musangking, Allah sedapnya. Dan orang tu kata, kau kalau makan aku bagi saja je. Kita kata tak boleh lah, aku puasa. Begitu keadaannya, dia bertahan. Ada pula dia lalu tengok dalam TV rancangan kuali, rancangan sudu, rancangan periuk, macam-macam rancangan bab masukkan ni bulan Ramadan, yang buka selera dia. Kiralah udang golek, ketang besar,
apa lagi, macam-macam terwujud. Ketika itu dia sabar, dia lawan nafsu dia, dia tidak rebah dan dia tidak goyah. Akhirnya apa yang berlaku? Kalau dia mati di hari akhirat kelak, Allah jamu dia daripada buah-buahan dalam syurga. Kenapa buah-buahan, tuan-tuan? Satu, buah-buahan ni satu sifat yang luar biasa. Buah-buahan ni, bila Allah jadikan buah-buahan ni, memang secukup rasa. Jarang kita makan pisang, dah berapa sedap pisang ni, tambah gula, tambah garam. Tak, rasa memang sesuai dah. Rambutan pun macam tu, durian pun macam tu, belimbing pun macam tu, duku, langsak macam tu. Hebat semua, ya Allah. Dan buah-buahan ni sebagai nak gambarkan makna syurga tu kebun. Jadi bila syurga ni kebun kalau tak ada buah-buahan, kebun apa ni? Jadi kebun ni tempat yang paling manusia suka. Dia dalam hidup ni, tuan-tuan, kerjalah jawatan besar mana pun, tapi bila boleh masuk dalam kebun, duduk di kebun, tengok pula harum manis buah pula seleret tanah, Masya Allah banyaknya. Tengok pula musaking, sepokok tu ada 2000 buah. Allah. Tengok pula buah ciku besar, sedap. Tengok pula macam-macam buah lah katakan. Kita tengok pun kenyang dah. Kalau makan tu, tuan-tuan faham lah. Maka di situ nak gambarkan buah-buahan syurga ni cukup lazat dan hebat. Tambahan pula dengan minuman-minuman syurga yang luar biasa. Seterusnya, orang yang berpuasa ini Allah kurniakan kesihatan. Sedang molek kita berada dalam pertarungan dengan COVID-19, salah satu daripada menyebabkan kita sihat dengan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, annallaha auha ila nabiyyin min bani Israel an akhbir qaumaka annahu laysa 'abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi illa ashahtu jismahu wa a'zamtu ajrahu. Bahawa Allah SWT mewahyukan kepada seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Nabi ni ramai, tuan-tuan. Seraya berfirman, khabarkanlah kepada kaummu, wahai Nabiku, bahawa tiada seorang hamba yang berpuasa sehari semata-mata keranaku, kecuali aku sihatkan tubuh badannya dan aku besarkan ganjaran pahalanya. Illa ashahtu lahu jismah. Illa ashahtu jismah, melainkan aku sihatkan tubuh badan dia. Jadi bila kita baca satu hadis yang Nabi kata sumu tasihu, puasalah nescaya kamu sihat, sebagaimana riwayat Ahmad, maka jelas kepada kita bahawa puasa ini salah satu daripada rawatan kesihatan. Tapi bukanlah niat nak sihat, niat kerana Allah. Tapi Allah datangkan package daripada ibadat puasa itu banyak, salah satunya kesihatan. Antara kelebihan orang yang berpuasa adalah amalannya digandakan, dilipat gandakan. Mengikut riwayat Al-Hafiz Ibn Rajab, bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna amalas saim mudha'af, bahawa orang yang berpuasa ini pahalanya akan digandakan. Ini orang yang berpuasa, amalan dia. Amalan apa? Kalau dia sembahyang, digandakan. Kalau dia zikir, digandakan. Kalau dia baca Quran, digandakan. Semua digandakan. Ini kerana orang ramai masyhur dengan cara ibadat dan ketaatan, sama ada yang wajib ataupun sunat. Dengan sebab itu, Ibrahim berkata, satu tasbih pada bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih pada bulan yang lain. Ini dalam kitab Kasyaf Al-Kina.
Antara kelebihan orang yang berpuasa adalah Allah sahaja yang balas pahala mereka yang berpuasa. Maknanya tak boleh nak tahu berapa nilai yang pahala. Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku dan aku yang balas. Mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu', asyamu lillah la ya'lamu sawaba amalihi illallah azza wa jalla. Puasa yang dilakukan semata-mata kerana Allah, tidak diketahui berapa jumlah amalannya, pahala amalannya kecuali Allah azza wa jalla. Jadi kita sabar, kita puasa, pahalanya luar biasa. Allah kata untuk diri dia. Dan orang yang berpuasa layak menuju ke syurga Allah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khatama lahu bi siyami yaumin dakhala al-jannah." Siapa yang menghabiskan hidupnya dengan puasa sehari, maka dia layak masuk syurga Allah. Hadis riwayat Ahmad. Tengok, lebihnya orang berpuasa layak masuk syurga. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkenaan dengan orang puasa ni, api neraka dijarakkan daripadanya. Dalam hadis sabda Rasulullah SAW, "Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu min jahannam 70 amah." Siapa yang berpuasa sehari semata-mata pada jalan Allah, nescaya Allah jarakkan wajahnya daripada api neraka Jahannam 70 tahun. Ini jauh. Ini riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Dalam satu riwayat yang lain menyebut, "Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata am." Siapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah jarakkannya dari neraka Jahannam selama 100 tahun. Oh, jauh sangat tuan-tuan. Jadi di sini kita faham kenapa Nabi sebut fi sabilillah. Kata Ibn Daqi Al-Ain, perkataan fi sabilillah mengikut urufnya semata-mata jihad yang masyhur digunakan, maka kepada ibadat puasa juga merupakan kelebihan baginya kerana berkumpul dua ibadat yang dikehendaki dengan fi sabilillah, iaitu ketaatan kepada Allah dengan cara apa jua sekalipun. Pertama, kerana dekat dia kepada maksudnya, dan sekiranya puasa tak melemahkan daripada berjihad, maka meneruskan puasa adalah lebih afdal untuk menghimpunkan antara dua fadilat. Lebih sangat tuan-tuan tentang puasa ni sampai tahap tu. Jadi kita tutup dulu perbincangan. Itulah sebahagian daripada fadilat orang yang berpuasa. Justru kita kena ada satu sikap yang kita hendak berpuasa, cuba berpuasa, akan berpuasa sementelahan lagi bulan Ramadan. Maka biarlah cita-cita kita untuk berpuasa agar kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar-besar pahala. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah beri kepada kita kekuatan dalam hidup, Allah beri kepada kita kebaikan dalam hidup, dan Allah jadikan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah, dan kita akan dapat meraih pahala di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya qadiyal hajat wa ya alimal khafiyya wa ya mujibana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna minkum.